Bab ma jaa fi sifatil abwabil jannah. Bab yang ke-29 yang telah datang ia pada menyatakan sifat segala pintu syurga. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, pintu syurga itu ada luasnya. Sungguh pun luas adanya. Maka pada waktu masuk orang-orang mukmin jadi bersesak-sesak juga, dan bersendil-sendil bahu. Maksudnya bahu bertemu dengan bahu. Demikianlah yang tersebut di dalam khabar sebagai dalam hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abdullah bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu ummati allazina yadkhuluna minhul jannah arduhu masiratur rakibi al-mujawwidi salasan. Diriwayatkan daripada sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bermula pintu umatku yang masuk sekalian mereka itu daripadanya ke dalam syurganya, lebarnya ialah sejauh perjalanan penunggang kuda yang pintar menunggang selama 3 hari. Ahli neraka ada. Ahli neraka apa? Falamma ulqiya fiha faujun sa'alahum. Ahli neraka dia akan masuk secara fauj. Fauj ni apa tuan-tuan? Dilemparnya. Tengok. Kita masuk, ahli syurga masuk dengan kakinya. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah dengan salam, dengan sejahtera dan penuh keamanan. Tapi ahli neraka tak, mereka akan dimasukkan dengan apa? Kepala mereka dahulu. Ahli neraka. Kemudian bab ma jaa fi suqil jannah. Bab yang ke-31 yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan pasar dalam syurga. Suq ni mana? Pasar. Pasar macam pasar pagi, pasar malam macam tu lah. Dalam riwayat ni ada bercerita berkenaan dalam syurga itu ada pasar. Ada pasar. Baik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, pasar syurga itu bukanlah ia pasar tempat berjual beli. Apa barang yang mau dijual, beli. Bahkan seolah-olahnya sahaja pasar. Kerana sekalian yang hadir ke situ mencita apa suatu jua di dalamnya, semuanya ada didapatinya. Dia bukannya pasar jual beli tu tak. Dia macam pasar kita pergi ni tuan-tuan berniatnya. Kok ada. Kita ni tuan-tuan di akhirat nanti Allah izinkan kita untuk apa? Fayazuruna rabbahum. Menziarahi Allah. Salah terjemahannya lah. Maksudnya apa dah? Allah Ta'ala akan menzahirkan zatnya. Kalau ikut kira ni tuan-tuan macam hari Jumaat. Tapi syurga tak ada hari. Syurga tak ada hari satu, hari Ahad tak ada. Tak ada jam, tak ada minit, tak ada saat, tak ada apa. Itu semua dunia. Di sana tak ada apa. Macam mana suasananya hanya Allah yang tahu. Dan kita ni tuan-tuan akan jumpa Allah kalau di sebuah dunia pada hari Jumaat. Kalau ni sebuah dunia. Tapi di sana tak ada hari. Nak bagi tahu secara mudahnya apa? Ziarah Allah, berjumpa dengan Allah pada apa? Pada hari Jumaat. Ni fayazuruna rabbahum. Tapi kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tengok Allah tak bertempat. Bukan Allah di atas. Bukan Allah di bawah, bukan kanan, bukan kiri, bukan depan, bukan belakang. Kaifiyat, cara tengok hanya Allah yang tahu. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tak menisbah ke tempat bagi Allah, tak boleh. Walaupun di akhirat sana sekalipun. Tak boleh nisbah tempat, tak boleh.
Sebab Allah Ta'ala bukan berada di atas, juga bukan berada di bawah, bukan kanan, bukan kiri, bukan depan, bukan belakang. Tentu bila mana tanya Allah di mana, Allah wujud tidak bertempat. Sebab laisa kamitslihi syai'. Kalau kita kata Allah atas, malaikat pun duduk atas. Soalan tu panjanglah, tu ilmu tarik kita belajar dalam kitab, dalam apa? Dalam bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون قولا فيتبعون أحسنه نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung kepada bab ma ja'a fi sifati abwabil jannah. Bab yang telah datang ia pada menyatakan sifat daripada segala pintu syurga. Kalau kitab Ruminya muka surat 59. Jawinya muka surat 36. Jawi muka surat 36. Baik. Kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Ba ma jaa fi sifatil abwabil jannah. Bab yang ke-29. Yang telah datang ia pada menyatakan sifat segala pintu syurga. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, pintu syurga itu ada luasnya. Sungguh pun luas adanya. Maka pada waktu masuk orang-orang mukmin jadi bersesak-sesak juga. Dan bersendil-sendil bahu. Maksudnya bahu bertemu dengan bahu. Demikianlah yang tersebut di dalam khabar sebagai dalam hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, Anna Abdullah bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu ummati الذين يدخلون منه الجنة
arduhu masiratur rakibi al-mujawwidi salasan. Diriwayatkan daripada sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, katanya telah bersabda Rasulullah SAW, bermula pintu umatku yang masuk sekalian mereka itu daripadanya ke dalam syurganya, lebarnya ialah sejauh perjalanan penunggang kuda yang pintar menunggang selama 3 hari. Summa innahum la yadghutuna alaihi hatta takada manakibuhum tazulu. Kemudian daripada itu pula bahawasanya mereka itu memasuknya, berhimpit-himpitnya atasnya sehingga hampir bahu-bahu mereka itu hilang, yakni sebagai cabut oleh sebab bersendil-sendil dan berlaga-laga bahu mereka itu. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis gharib. Ini tuan-tuan, pintu dia punya keluasan dia. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi khabarkan berkenaan dengan syafaat, hadis panjang, berkenaan dengan nanti Nabi SAW akan mensyafaatkan umat. Mula daripada zaman Nabi Adam tak boleh tolong. Jumpa Nabi Nuh tak boleh tolong. Kemudian jumpa Nabi Ibrahim tak boleh tolong. Jumpa Nabi Musa tak boleh tolong. Jumpa Nabi Isa tak boleh tolong. Kemudian jumpa Rasulullah SAW, minta supaya disyafaatkan. Last sekali Nabi mengkhabarkan jarak pintu surga Allah Jalla wa'ala itu, Nabi kata baina Makkah wal Busra. Busra ni tuan-tuan satu tempat yang ada di mana? Di Syam. Kalau kita Google Map, kita akan dapat dia punya kilometer dah sebanyak 4,228 kilometer. Mana pintu syurga tuan-tuan? Baina Makkah wal Busra. Pintu syurga Allah Jalla wa'ala nanti, dia punya kedudukan dia tu, luas dia tu 4,228. Dalam riwayat yang sama juga Nabi kata baina Makkah wal Hajar, di antara Mekah dan Hajar. Hajar ni mana tuan-tuan? Tempat yang ada dekat Bahrain. Nama tempat, nama mantiqah. Tu lebih kurang kalau kilometer dia 4,100 lebih macam tu. Menunjukkan apa tuan-tuan? Menunjukkan pintu syurga Allah Jalla wa'ala ni terlalu luas. Terlalu luas. Itu luas pintunya, belum luas dalamnya lagi. Itu secara apa? Secara kita kata, secara umumnya macam tu. Nanti kalau kita berada di sana, kita akan lihat. Kenapa Allah Ta'ala jadikan begitu luas? Sebab nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia tu lebih daripada apa manusia buat. Kita baca nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Mana orang yang beriman, yang taat kepada dia, melebihi daripada apa yang diberi pada Allah. Betul, ada sifat Ar-Rahim. Dan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Setiap daripada orang bila mana sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, mesti kita akan kata apa? Ar-Rahman, sifat Allah yang umum. Sifat umum maksudnya apa? Berada di atas dunia. Zahirnya Rahman Allah di atas dunia. Lalunya orang cakap macam tu. Ar-Rahim, sifat Allah yang khusus. Zahirnya di mana? Di akhirat. Imam Tabari dia hurai Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni begitu baik. Sifat Ar-Rahman ni tuan-tuan, kita ma'ruf dia sifat umum. Maksudnya apa? Sifat Ar-Rahman kena kepada dua golongan. Yang pertama golongan mana? Golongan beriman dan golongan kafir. Orang kafir pun merasai sifat Rahman Allah. Bahasa mudah dia.
Orang kafir, orang tak beriman, orang yang lawan Allah, orang yang bermaksiat pada Allah, orang yang tak pernah taat dengan Allah pun merasai sifat Rahman dia. Merasai. Antaranya apa dia? Antara sifat Rahman Allah Ta'ala nisbah kepada apa? Dunia dan akhirat. Kita ambil dunia dulu. Sifat Rahman Allah kena kepada dua golongan. Apa dia? Beriman dan juga yang tak beriman. Cuma sifat Rahman Allah Ta'ala ni juga dia ada dua tempat. Di mana? Dunia dan akhirat. Di dunia bagaimana? Di dunia Allah Ta'ala zahirkan rahmannya kepada orang beriman dengan apa? Diberinya harta, diberinya anak, diberinya nikmat, diberi segala kebaikannya kepada siapa? Namanya manusia yang beriman. Pada orang kafir pun sama. Orang kafir ada anak, orang kafir ada isteri, orang kafir ada harta, malah harta mereka lebih banyak daripada kita. Allah bagi. Yang dia bagi tu asasnya daripada mana? Sifat Rahman. Sifat Rahman Allah tu semata-mata. Semua dapat. Hatta binatang yang meragut di tepi jalan tu pun dapat daripada Rahman dia. Tak ada Rahman dia, siapa pun tak layak. Kalau tak ada Rahman dia ni tuan-tuan, jangan kata kita, binatang pun dia tak bagi. Betul Nabi kata, jikalau dunia ni ada harga hanya sebesar sayap nyamuk. Sayap nyamuk ni tuan-tuan besar mana? Boleh timbang kilo. Mana boleh timbang kilo? Tak boleh timbang kilo. Tak ada nilai. Kata Nabi, kalau dunia ada nilainya sebesar sayap nyamuk, kata Nabi, maka sudah pasti sekali-kali Allah tidak akan bagi setegur air pun pada orang kafir. Sebab dunia tak ada apa, ambil lah. Itu semua dapat. Kamu beriman ke, kamu tak beriman ke, kufur ke, tak kufur, dapat daripada rahman Allah. Tapi Ar-Rahim, tak. Ar-Rahim hanya tertumpu kepada satu puak, satu golongan apa dah? Orang beriman. Ar-Rahim tertumpu kepada dua tempat, dunia dan akhirat. Dunia maksudnya apa tuan-tuan? Dengan rahim Allah, Allah Ta'ala kuatkan kita untuk ibadat. Dengan rahim dia, dia bagi kita iman. Dengan rahim dia, dia bagi kita Islam. Dengan rahim dia, dia bagi kita ni ada ihsan. Dengan rahim dia, dia kuatkan kita ibadat. Dengan rahim dia, kita ni boleh mengaji. Dengan rahim dia, kita boleh elak daripada maksiat. Semua daripada dia. Yang nama ketaatan. Iman, Islam dan ketaatan datangnya daripada siapa? Datang daripada Allah Jalla wa'ala. Itu dia bagi kat dunia. Semua dapat. Orang beriman sahaja. Orang kafir tak dapat, tak merasai rahim dia. Maka rahim Allah di akhirat apa dia? Rahim Allah di akhirat itu adalah apa? Nikmat yang diberikan kepada hambanya di dalam syurga itu. Itu rahim dia. Rahman Allah di akhirat macam mana? Rahman Allah di dunia dia bagi nikmat. Harta, anak, kekayaan dia bagi semua. Tapi rahman Allah Ta'ala di negeri akhirat maksudnya apa? Dia mengadili setiap daripada makhluknya dengan seadil-adilnya. Itu rahman. Lawan Allah macam mana pun di akhirat, Allah bagi peluang lagi untuk hang bela diri hang. Pasal apa kufur? Pasal apa ingkar dengan aku? Tak ada ke Nabi datang cerita dekat hang? Tak ada ke? Cerita kat aku. Apa benda yang menyebabkan hang kufur dengan aku tu sebab apa? Hatta kita kalau dapat suratan amal pun Allah Ta'ala suruh kalau ada apa yang tak puas hati dalam suratan amal ni bagi tahu. Bagi tahu. Kut-kutlah, kut malaikat terlupa tulis. Kut-kutlah benda yang kita tak buat tapi malaikat tulis juga kesalahan kita. Kut jadi macam tu, bagi tahu dekat Allah. Tu adilnya Allah.
Kalau tak ada adil ni tuan-tuan, habis. Kita kalau orang lawan kita bos. Orang lawan kita ni tuan-tuan, kita memang tak bagi can lah. Memang kita lawan dia balik. Ataupun kita buang dia kerja, Allah dah. Makin lawan dia bagi nikmat. Lawan dia bagi. Sebagai apa? Sebagai jalan untuk apa? Menyesatkan manusia tu lagi. Ada orang yang dia tak semayang, dia tak ibadat, tak buat taat, tapi sihat. Dia kata, saya sihat. Saya tak semayang tapi rezeki saya masuk. Saya tak yang ni, saya tak yang ni, saya tak, tapi hidup saya senang. Tu jaga-jaga. Kemungkinan besar istidraj Allah Jalla wa'ala. Ada dua benda yang kita kena berhati-hati ni tuan-tuan, dua. Apa dia? Nikmat atas kurniaan redanya, dan juga yang kedua, nikmat atas nama kemurkaan dia. Kena jaga semua. Kalau nikmat atas redha dia, alhamdulillah. Dia beri ni tuan-tuan macam mana seorang ayah memberikan kepada anak dia. Anak nak biskar baru, contoh kata, ayah belilah biskar baru, belilah biskar baru. Kita ni sayang dekat anak kita, belilah biskar baru. Bagi ni apa? Bagi dengan sukarela. Bagi dengan kasih sayang. Beza kalau anak duk desak kita. Kita mula masalah Covid pula, kena berhenti kerja, duit simpanan pun makin berkurang. Tapi anak desak kita, beli juga. Beli dengan apa? Dengan keadaan marah. Beli, tapi marah. Allah Jalla wa'ala pun macam tu juga. Dia bagi. Nak apa? Usaha dapat lah. Tu sunatullah alam. Sunatullah Allah buat apa atas dunia, hang usaha dapat. Usaha keras insya-Allah dapat. Tapi ingat, belum tentu lagi yang dia bagi tu dia redha. Tapi kalau dia bagi yang dia redha tuan-tuan, sikit pun bermanfaat. Kalau dia bagi kat kita satu benda, yang dia bagi tu dia redha. Dia bagi atas kasih sayang dia. Dia bagi sebab dia sayang. Dia bagi sebab dia nak hamba ni taat kepada dia. Makin dibagi tuan-tuan, walaupun sikit tapi memadai, mencukupi. Tapi kalau dia bagi atas nama kemurkaan dia, dia bagi banyak tuan-tuan, masih lagi belum cukup. Sampai manusia yang diberi ni tuan-tuan, makin lama makin engkar dengan Allah. Tu turun ayat Quran, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah dilalaikan dengan at-takasur, memperbanyakkan harta kamu, memperbanyakkan pangkat kamu, memperbanyakkan segala apa nikmat dunia, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu itu dicampakkan, dimasukkan ke dalam kubur, baru cukup. Tu kita nak mana tuan-tuan? Sudah pasti kita nak namanya nikmat yang diradai oleh Allah Jalla wa'ala. Walaupun sikit tuan-tuan, walaupun tak banyak, tapi cukup, tak minta dekat orang, tak menagih simpati orang, tak cukup. Kawan saya 10 orang adik-beradik, mak menoreh getah, ayah menoreh getah. Saya tidur di rumah dia, pukul 5 pagi tu terjaga tuan-tuan, terjaga sebab mak dia tu tengah duduk siap dengan ayah. Tapi ya, menoreh getah. 10 orang tuan-tuan adik-beradik semua berjaya. Kawan saya siap pergi Jordan, belajar di sana. Hasil daripada mana tuan-tuan? Keberkatan. Tak pernah lapar. Pagi ada makan, tengah hari ada makan, malam ada makan. Walaupun makan taklah kita kata semewah-mewah orang kaya, tapi perut tak pernah lapar. Itu berkat. Ada orang tuan-tuan makan banyak makin lapar, makan banyak makin lapar. Ada orang jenis macam tu. Sebab apa? Redha Tuhan tak ada. Sikit ya tuan-tuan Tuhan bagi, memadai. Kalau Allah bagi dengan murka dia, semakin lama semakin sesat. Itu namanya apa tuan-tuan? Namanya Rahman dia. Kalau dia bagi dekat kita atas jalan redha dia, tapi dia bagi kepada orang yang tak beriman, orang yang engkar, dia bagi tapi atas jalan kemurkaan. Tapi nikmat Allah di negeri akhirat datang daripada mana tuan-tuan? Datang daripada rahim dia.
Sifat rahim dia tu. Kepada hamba, walaupun kita ni tuan-tuan semayang taklah sampai ratus-ratus rakaat. Malam bangun tahajud juga 2 rakaat aja pun. Kemudian lena balik subuh bangun. Semayang pergi masjid, semayang qablah. Tu je amalan. Nak kata amalan banyak-banyak tak ada. Tapi Allah masuk dalam syurga. Yang dia masuk dalam syurga sebab apa tuan-tuan? Rahim dia. Bukan kerana amalan kita tu. Sebab apa? Allah tak berhajat pada amal. Berapa banyak amalan manusia buat pada dia, dia tetap Allah. Dia tetap Tuhan. Kalau kita engkar dengan dia, kita tak sujud pada dia, kufur pada dia, dia tetap Tuhan. Satu dunia tak tunduk pada dia, engkar dengan dia, dia tetap Tuhan. Cuma apa tuan-tuan, ibadat yang kita buat manfaat balik pada kita. Tapi bukan amal kita tu semata-mata tak. Dengan apa? Dengan rahim dia. Dengan rahim dia, dia balas kepada kita tuan-tuan lebih daripada apa yang kita beri pada dia. Tu Allah Jalla wa'ala. Kalau orang faham macam ni tuan-tuan, kalau orang tahu macam ni, dia tahu Tuhan takkan zalim pada dia. Takkan zalim. Al-Quran dia sendiri sebut dalam hadis kursi, inni haramtu zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Mana zalim tidak termasuk dalam sifat Allah. Tak ada. Dia bukan macam tu. Betul dia bagi kita nikmat banyak. Nikmat yang dia bagi hari-hari kat kita ni pun tak terbalas. Tak terbalas. Nikmat udara dia bagi. Oksigen yang ada pada kita. Kita ni tuan-tuan paling tidak satu hari 25,000 sudut oksigen. Paling minimum. Kita memang tak sedar sebab kita tak kira. Tapi saintis kajian dia buat. Paling tidak 25,000 paling tidak. Duk jogging, duk berkebun lagi banyak. Kena pula orang semput, orang ada asma lagi banyak. Tapi satu sen dia tak cas. Kalau lah 25,000 tuan-tuan, dia cas tak banyak, satu sen je. Satu hari. 25,000 dia cas satu sen. Bagi setiap nafas yang kita sedut 25,000, dia ambil satu sen. Bagi setiap 25,000. Sehari dah berapa? Sebulan dah berapa? Hidup kita berapa lama? Saya 31. Daripada saya kecil sampai saya besar. Tuan-tuan mungkin ada 60, mungkin ada 70, mungkin ada 80. Berapa banyak kita ambil nikmat dia, dan berapa banyak kita balas pada dia. Itu pun masih lagi ada lagi orang yang kata Tuhan zalim, Tuhan zalim, Tuhan zalim. Sebab kita tak ma'rifah. Kita tak kenal dengan sekenal-kenal dia. Akhirnya kita cakaplah macam tu. Sedangkan yang dia bagi ni tuan-tuan, terlebih banyak daripada apa yang kadang-kadang kita minta. Yang kita nampak apa? Yang kita nampak yang dia tak bagi. Sedangkan yang dia bagi lebih banyak daripada apa yang dia tak bagi. Itu kenapa? Betulah ni tuan-tuan nikmat Allah Jalla wa'ala kepada kita. Tak terhingga banyaknya. Dan apa yang dia bagi ni tuan-tuan, melebihi daripada segala-galanya. Baik. Masalah yang ke-30. Pintu syurga itu 2 keping berkipas. Sesungguhnya syurga itu berpintu kipas 2 keping. Tiap-tiap satu keping daripadanya sangat luas. Sebagai tersebut di dalam hadis begini katanya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, inna ma baina masra'aini min masari'il jannah laka ma bainal Makkah wal hajar wal Makkah. Dalam riwayat yang lain, baina Makkah wal Busra. Ini saya baca hadis tadi pada tuan-tuan. Apa maksudnya? Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada Nabi SAW sabdanya, demi Tuhan yang diri Muhammad di tangan kudratnya,
bahwasanya barang yang antara dua keping pintu kipas surga itu sebagai antara sejauh Mekah dan negeri Hajar, dan Hajar dan Mekah, telah meruatkan hadis itu oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini tuan-tuan yang hadis yang saya baca pada tuan-tuan tadi. Hadis ni panjang. Cuma imam kita Syekh Ibn Marbawi dia cut. Dia ambil bahagian yang kata Nabi SAW, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Hadis ni panjang. Panjang hadis tu. Hadis berkenaan dengan syafaat Rasulullah SAW. Maksud apa tuan-tuan? Kan kita pintu ada dua. Pintu masuk tu ada dua. Syurga pun ada pintu macam tu. Dia ada pintu kanan, pintu kiri. So jarak antara pintu kanan dengan pintu kiri ni tuan-tuan sejauh di antara apa? Hajar dan juga Mekah. Pintu tu. Macam pintu tu dekat. Kanan kiri ni jauh. Besar, tinggi dan jauh, lebar. Dan melebar. Tu pintu syurga Allah Jalla wa'ala yang telah Allah Ta'ala sediakan. Itu pun tuan-tuan nanti masuk siapa yang mengetuknya, Rasulullah SAW. Sehingga kan dalam hadis mengatakan bila mana Nabi mengetuknya, malaikat yang menjaga surga, yang kita bahasakannya sebagai Ridwan, adalah yang akan mengatakan, man anta, siapa kamu? Kata Nabi, ana Muhammad, saya Muhammad. Kata Ridwan, sejak Allah Ta'ala menjadikan saya untuk menjaga pintu ni, tidaklah dibenarkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk membuka pintu ni kecuali pada satu orang manusia yang bernama Muhammad. Kata malaikat tersebut, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah ke dalamnya dengan selamat dan sejahtera. Nabi akan masuk dengan siapa? Dalam riwayat hadis, Nabi akan masuk di apik kanannya oleh Sayyidina Abu Bakar, di kirinya Sayyidina Abu Bakar, di kirinya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma, sambil Nabi meletakkan tangannya di atas bahu Sayyidina Abu Bakar dan tangan kiri di atas bahu Sayyidina Umar. Kemudian akan dimasuki oleh siapa? Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua akan masuk. Kemudian barulah umat-umat yang terdahulu akan follow daripada belakang. Dia akan masuk secara apa? Bersof-sof. Sof mayang tu. Ahli neraka ada. Ahli neraka apa? Falamma ulqiya fiha faujun sa'alahum. Ahli neraka dia akan masuk secara fauj. Fauj ni apa tuan-tuan? Dilemparnya. Kita masuk, ahli syurga masuk dengan kakinya. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah dengan salam, dengan sejahtera dan penuh keamanan. Tapi ahli neraka tak, mereka akan dimasukkan dengan apa? Kepala mereka dahulu. Ahli neraka. Siapa yang akan mengetuai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan pintu syurganya saja. Belum cerita dalam tu keluasannya macam mana. Itulah nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala kepada manusia. Kemudian bab ma jaa fi suqil jannah. Bab yang ke-31 yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan pasar dalam syurga. Suq ni mana pasar? Pasar macam pasar pagi, pasar malam macam itulah. Dalam riwayat ni ada bercerita berkenaan dalam syurga itu ada pasar. Ada pasar. Baik. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, pasar syurga itu bukanlah ia pasar tempat berjual beli. Apa barang yang mau dijual, beli, bahkan seolah-olahnya sahaja pasar. Kerana sekiranya yang hadir ke situ mencita apa suatu jua di dalamnya, semuanya ada didapatinya. Dia bukannya pasar jual beli tu tak. Dia macam pasar kita pergi ni tuan-tuan berniatnya. Kok ada. Untuk ahli surga ni tuan-tuan dia pakai niat. Nak makan apa? Terlintas.
Sehingga kalau teringin sangatlah nak makan buah lah. Petik ni tu ya. Petik. Macam saya di Jordan dulu. Ada rumah-rumah sahabat-sahabat saya lah. Dia orang sewa dengan orang Arab. Orang Arab dia tanam apa? Dia tanam buah anggur. Buah anggur ni musim sejuk dia akan naik. Tu buah anggur. Naik ni tuan-tuan, dia menjala tu sampai ke tingkap. So budak-budak ni nak makan anggur je tuan-tuan, buka tingkap petik lah. So situ dah kita boleh bayangkan tuan-tuan, syurga macam tu. Walaupun nikmatnya lebih daripada nikmat dunia, tapi macam tu mudahnya memetik buah. Nak makan anggur ke? Nak berapa biji? 3 biji. Buka tingkap petik 1, 2, 3. Nak makan berapa biji pula? Buka tingkap petik macam tu dah. Sebab apa? Dia menjala. Tu. Maksudnya pun tuan-tuan, kalau nikmat dunia pun Allah dah bagi macam tu, mudahnya syurga lebih daripada tu lagi. Nak makan apa? Nak apa? Di atas dunia kita tahan diri kita dengan puasa sunat, dengan puasa wajib. Kat sana tak ada. Makanlah makan apa. Nikmat makan tu memang ada. Sebab apa? Sebab manusia tak terpisah dengan makan. Manusia tak terpisah dengan minum. Nak minum air apa? Kita ada. Semua ada. Bergantung kepada apa? Kenikmatan yang telah Allah Ta'ala berikan. Ni pasar. Pergi-pergi tu kan niat. Ada. Tu maksud dia. Bukan jual beli tak. Pergi tempat tu nak cari barang. Berniat adalah barang tersebut. Maka apabila telah dihimpunkan Tuhan semua orang di situ, maka masing-masing pun meminta dan mengambil apa kehendaknya dengan sekira-kira amalnya. Maka keadaan pergi dan masuk ke dalam pasar dan dapat apa yang disukai, itulah yang diterangkan di dalam hadis sebagai yang dikeluarkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An-Sa'id bin Musayyib annahu laqiya Abu Hurairah qala Abu Hurairah as'alullaha an yajtama'a ya'ni wa bainaka fi suqil jannah yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in nama Sa'id bin Musayyib. Boleh baca dua tuan-tuan. Boleh baca Musayyib, boleh baca Musayyab, boleh baca. Dia ni menantu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di antara kibar tabi'in yang afdal. Ada 3 kibar tabi'in yang afdal. Yang pertama Uwais Al-Qurni, yang kedua Sayyidina Hasan Al-Basri, yang ketiganya Sayyidina Sa'id bin Musayyib. Dia ni menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau dalam pengajian ilmu hadis, periwayatan Sa'id bin Musayyib daripada Abu Hurairah itu sangat kuat. Sebab menantu kita tok guru, menantu kita tu sama orang ustaz. So kalau lah menantu kita riwayat daripada kita tu, kira kuat lah. Orang tanya macam mana hantar? Dah, saya kan menantu ustaz tu, mesti saya tahu. Sebab apa? Akrab. Dia Sa'id bin Musayyib ni, dia ni menantu kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahawa saya telah berjumpa ia dengan seorang sahabat bagi Nabi SAW, namanya Abu Hurairah tu radhiyallahu taala anhu. Bila ia berjumpa dengan sahabat Nabi itu, maka berkata sahabat Nabi iaitu Abu Hurairah tadi, aku minta kepada Tuhan bahawa dikumpulkannya antara aku dan antara kamu di dalam pasar syurga di sana. Bila didengar Sa'id akan kata sahabat Nabi SAW itu, maka ia pun bertanya, faqala Sa'id, afiha suqun? Qala na'am. Akhbarani Rasulullah SAW anna ahlal jannati iza dakhaluha nazalu fiha bifadli a'malihim. Maka berkata Sa'id, adakah di dalam syurga itu pasar semacam kita di dunia ada pasar? Bila mana Sa'id bin Musayyib jumpa Abu Hurairah,
Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, as'alullah an yajma'a baini wa bainaka fi suqil jannah. Kata Abu Hurairah, wahai kata Abu Hurairah, aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah himpunkan aku dan kamu. Kamu tu siapa? Sa'id bin Musayyib. Di mana? Fi suqil jannah, dalam pasar di syurga Allah. Faqala Sa'id, fiha suqun. Wahai Abu Hurairah, adakah ada pasar di syurga Allah? Qala na'am. Betul betul. Maknanya apa? Ada pasar di dalam syurga. Jawabnya bahkan ada pasar di dalam syurga itu, tetapi tidaklah ia seperti pasar di dalam dunia ini. Hanya serupa pada namanya jua, kerana bukan berjual beli di dalamnya. Musammanya sama, nama tu sama, tapi bukan dia. Tu maksud dia. Telah mengkhabarkan aku akan ada pasar itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya bahwasanya isi syurga itu apabila telah masuk akan dia turun singgah mereka itu di dalamnya dengan kelebihan amal mereka itu, yakni duduk masing-masing di dalam pasar itu atas sekira amalnya masing-masing dengan martabatnya. Ada yang martabat tinggi dan ada yang martabat rendah. Tu kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Masuk-masuk ni ikut kedudukan masing-masing lah. Dan macam ni lah duduk baris ni kan. Ada setengah tempat tu dia letak ni tempat imam, bilan, siap. Tu. Mana barisan soh depan ni semua AJK contoh. Soh nombor 2 baru orang awam. Setengah masjid dia buat macam tu. Sebab apa tu? Ikut martabat lah. Ada AJK dia kena dahulu dah duduk depan. Ada setengah masjid tak ada. Siapa main dulu, duduklah dulu. Di dunia pun ada macam tu. Akhirat pun ada. Bukan semua tuan-tuan berada dalam kedudukan yang sama, ada. Tak. Itulah yang nanti ahli syurga akan menangis. Ahli syurga pun menangis. Menangis sebab apa? Kedudukan dia tak sama dengan kedudukan yang lebih tinggi daripada dia. Sebab apa? Sebab kedudukan yang tinggi, maka nikmat yang dia dapat lagi banyak dan pelbagai. Tu. Dia dapat ahli syurga, dia ahli syurga juga, tapi kedudukan dia rendah. Dia dapat nikmat juga, tapi tak sama macam yang tinggi. Tu. Ini yang disebutkan ni oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Summa yu'adzanu fi miqdaril jumu'ati min ayyamid dunya fayazuruna rabbahum wa yabruzu lahum 'arshuhu wa yatabadda lahum fi rawdatin min riyadil jannah. Kemudian diberi izin bagi mereka itu sekadar lama satu Jumaat daripada hari-hari dunia, yakni jika dihitung dan dikirakan masa lama diberi izin itu adalah kira-kira satu Jumaat dunia. Bukannya ada hari seperti di dunia ini siang dan malam dan jam. Bila sudah diberi izin, maka ziarahlah mereka itu akan Tuhannya dan berhimpun semuanya pada satu tempat. Maknanya apa? Kita ni tuan-tuan, di akhirat nanti Allah izinkan kita untuk apa? Fayazuruna rabbahum, menziarahi Allah. Salah terjemahannya lah. Maksudnya apa dia? Allah Ta'ala akan menzahirkan zatnya. Kalau ikut kira ni tuan-tuan, macam hari Jumaat. Tapi surga tak ada hari. Surga tak ada hari satu, hari Ahad tak ada. Tak ada jam, tak ada minit, tak ada saat, tak ada apa. Itu semua dunia. Di sana tak ada apa. Macam mana suasananya hanya Allah yang tahu. Dan kita ni tuan-tuan akan jumpa Allah kalau di sebuah dunia pada hari Jumaat. Kalau ni sebuah dunia. Tapi di sana tak ada hari. Nak bagi tahu secara mudahnya apa? Ziarah Allah, berjumpa dengan Allah pada apa? Pada hari Jumaat. Ni fayazuruna rabbahum. Tu. Maka terjadi dan zahir bagi mereka itu singgah sananya Tuhan, dan terjadi ia bagi mereka itu di dalam satu taman daripada beberapa taman syurga. Boleh tengok apa dah? Wa yabruzu lahum 'arshuh. Allah Ta'ala akan zahirkan arash. Arash ini tuan makhluk Allah yang paling besar. Allah akan zahirkan.
Kemudian fatudu'u lahum manabiru min nurin wa manabir min lu'lu' wa manabiru min yaquti wal manabir min zabarjat wa manabiru min zahab wa manabiru min fiddah. Maka dihantarkanlah bagi mereka itu mimbar-mimbar daripada cahaya, dan mimbar-mimbar daripada mutiara, dan mimbar-mimbar daripada permata yakut, dan mimbar-mimbar daripada zabarjat, dan mimbar-mimbar daripada emas, dan mimbar-mimbar daripada perak. Allah datangkan mimbar macam ni. Singgah sana lah bahasa mudah dia. Bawa kepada siapa? Kepada ahli surga. Kemudian kata Nabi, kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa yajlisu adnahum wa ma fihim min dani ala al-qusban al-miski wal kafur wa ma yarawna anna ashab al-qarasi bil afdali minhum majlisan. Dan duduklah orang yang sekurang-kurang martabat mereka itu atas timbunan kasturi dan kafur, padahalnya tiadalah di dalam syurga suatu daripada budak dan hodoh jikalau nisbah kepada orang yang rendah martabat sekalipun. Maksudnya apa tuan-tuan? Nanti orang yang rendah martabat pun akan duduk di atas yang dipanggil sebagai mimbar tu. Allah bagi duduk. Walaupun dia ahli syurga, tapi martabat dia rendah. Duduklah, tak apa. Sebab macam tu Allah layan. Allah layan hambanya, walaupun hamba tu martabat kedudukan syurga dia rendah serendah-rendahnya. Dan tiada memandang mereka itu akan orang-orang yang mempunyai kursi yang megah-megah lebih utama daripada mereka itu pada tempat duduk. Yang ini tidak ada di dalam hati orang yang rendah martabat itu berfikir dengki dan hasad akan orang-orang yang lebih martabat itu. Orang yang tinggi martabat macam para anbiya, orang soleh, singgasana dan lagi cantik. Allah buat. Tak tahulah cantik macam mana, hanya Allah yang tahu, tapi cantik. Orang yang adnahum, singgasana daripada emas, daripada perak, daripada yakut, permata, itu adnahum, serendah-rendah martabat tuan-tuan. Kalau setinggi-tinggi martabat, tak tahulah Tuhan nak bagi apa. Tapi bila mana orang yang rendah martabat melihat orang yang tinggi, dia tak ada hasad. Dia tak ada, pasal apa dia boleh tinggi daripada, tak ada. Dunia dunia memang ada. Kita orang lebih daripada kita, kadang-kadang kita hasad. Orang lebih daripada kita, kita dengki. Akhirat tak ada. Ahli syurga tak perangai lagu tu. Dia tak ada rasa apa. Bahkan fikirkan telah elok sangat-sangat tempat yang duduk oleh dirinya sendirinya. Cukup dah Tuhan bagi yang biasa tu pun dah cukup. Tu bagi ahli syurga. Qala Abu Hurairah, qultu ya Rasulullah wa hal nara rabbana qala na'am. Qala hal tamarawna fi ru'yatil syamsi wal qamar fil lailatil badri? Qala la. Qala kazalika la tamarawna fi ru'yati rabbikum. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kataku ya Rasulullah, adakah boleh kita melihat di dalam syurga itu? Jawab Nabi, bahkan kita melihat Tuhan semuanya di sana. Sabdanya lagi, adakah datang syak sekalian kamu pada tempat nyata melihat matahari dan bulan pada malam pertama 4 hari bulan? Jawab kami, tiada datang syak sekali-kali. Sabdanya demikian juga, tiada datang syak sekalian kamu pada melihat Tuhan kamu. Maksudnya kata ya Rasulullah, adakah kita nanti tengok Allah? Nabi tak jawab. Nabi jawab na'am. Kemudian dia buat perumpamaan, adakah kalau kita tengok matahari dan bulan kita terganggu? Maksudnya, ada tak benda yang mengganggu kita untuk tengok bulan? Jelas tak? Jelas. Macam tu juga manusia tengok Allah. Tapi kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tengok Allah tak bertempat. Bukan Allah di atas, bukan Allah di bawah, bukan kanan, bukan kiri, bukan depan, bukan belakang. Kaifiyat, cara tengok hanya Allah yang tahu. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tak menisbah ke tempat bagi Allah, tak boleh.
Walaupun di akhirat sana sekalipun. Tak boleh nisbah tempat, tak boleh. Sebab Allah Ta'ala bukan berada di atas, juga bukan berada di bawah, bukan kanan, bukan kiri, bukan depan, bukan belakang. Tentu bila mana tanya Allah di mana, Allah wujud tidak bertempat. Sebab laisa kamitslihi syai'. Kalau kita kata Allah atas, malaikat pun duduk atas. Soalan tu panjanglah, tu ilmu tarik kita belajar dalam kitab, dalam apa? Dalam bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Baik. Wala yabqa fi zalik majlisi rajulin illa hadarahu Allah muhadaratan hatta yaqul li rajuli minhum ya fulan bin fulan atadhkuru yawma kaza wa kaza fayuzakkaru bi ba'dil ghadaratihi fid dunya, dan tiada tinggal di dalam itu pun majlis seorang laki-laki melainkan bercakap-cakap dengan dia oleh Allah Ta'ala akan sehabis-habis cakap, hingga berfirman ia bagi laki-laki daripada mereka tu, hai si Anu, anak si Anu, adakah engkau ingat akan hari begian-begian? Maka diberi ingat akan dia dengan setengah daripada janji yang tiada disempurnakannya pada masa di dalam dunia. Maka mengaku laki-laki itu serta ditanyanya akan Tuhan, fayaqulu ya Rabbi afalam taghfirli, fayaqulu bala fasa'atun maghfirati balaghas bika manzilataka hazihi. Maka berkata ia, ya Tuhanku, maka adakah tidak engkau ampun bagi dosaku? Maka firman Tuhan, bahkan maka dengan keluasan ampunku telah disampaikan dengan engkau kepada martabat kamu ini. Nanti tuan-tuan di akhirat, saya lah, kalau kita masuk syurga lah, mudah-mudahan saya, tuan-tuan, kita akan bercakap dengan Allah. Bercakap macam mana tuan-tuan? Kaifiat tu serah pada Allah. Serah. Tuhan tanya, ingat tak dulu pernah janji sekian. Pernah tak dulu janji nak bertaubat, kemudian tak bertaubat? Ingat tak? Ingat tak dulu sebut apa dalam semayang? Inna solati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabb. Ingat tak? Kita kata, wahai Tuhan, wahai Allah, tak ampunkah dosa aku yang dulu tu? Tak maafkah aku? Apa kata Allah? Tak. Fasa'atun ma'firati balagha bika manzilataka hazih. Kata Allah Jalla wa'ala, keluasan rahmat, keluasan maghfirah aku, keampunan aku telah aku berikan kepada engkau, sehingga engkau berada pada kedudukan engkau sekarang. Mana? Kedudukan engkau sebagai ahli syurga. Tu. Maksudnya apa tuan-tuan? Keampunan Allah tu dah ada dah. Walaupun janji tak tunai, tak buat, tak apa tu. Tu Allah sebut. Kemudian apa dia? Fabainamahum ala zalik ashiyatuhum sahabatun min fawqihim faamtarat alaihim tayyiban lam yajidu misla rihihi syai'an qattun. Maka di dalam antara mereka itu atas yang demikian, mengulubungi akan mereka itu oleh awan dari atas kepala mereka itu. Maka dihujannya atas mereka itu dengan bau-bauan yang tidak pernah dipakai mereka itu seumpama baunya suatu sekali-kali. Wa yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala qumu ila ma a'dadtu lakum minal karamati fakhudhu mashtahaytum fana'ti suqan qad haffat bihi al-malaikatu ma lam tanzur al-uyuni ila mislih wa la tasma' al-azanu wa lam yakhtur 'ala al-qulub fayahmalu lana mashtahayna laysa yuba'u wa la yushtara. Dan berfirman Tuhan kita yang maha suci lagi, yang maha tinggi, bangun sekalian kamu kepada barang yang telah aku sediakan bagi sekalian kamu daripada kemuliaan.
Maka ambillah oleh sekalian kamu barang kamu ada ingin akan dia oleh nafsu sekalian kamu. Maka ketika pun pergi kepada pasar itu, sungguhnya telah dilingkungi dengan dia oleh malaikat akan barang yang belum pernah dilihat oleh mata kepada seumpamanya, dan tiada pernah didengar oleh telinga, dan tiada pernah terlintas di hati. Maka ditanggungkan bawa kepada kita akan barang yang kita ingin akan dia. Tiada ia dijual dan tiada ia dibeli. Bila mana cakap dengan Allah tadi, tiba-tiba awan datang, hujan, turunlah rahmat Allah. Mana hujan tu dengan bau-bau yang sangat-sangat wangi. Kemudian Allah kata, kumu, bangun, pergilah kamu ke mana? Ke suq. Ambillah segala apa yang dahulu yang menjadi keinginan syahwat kamu. Maknanya apa tuan-tuan? Minta maaf tuan-tuan, masa sikit. Kalaulah dulu di atas dunia kita kekang syahwat kita dengan satu benda, syahwat nak benda haram, tapi benda tu haram kita tak buat, dekat syurga pergi ambil. Dulu yang kamu kekang tu kerana aku, syahwat kamu yang kamu kekang tu, pergi ambil. Aku bagi hari ni. Tu nikmatnya tuan-tuan. Kalau atas dunia syahwat kita kuat, syahwat kita nak satu benda yang haram, berapa lama tuan-tuan boleh tahan? Berapa lama? Nak ambil benda haram, benda tu haram, tapi nikmat. Tapi nikmat. Berapa lama benda haram ni tuan-tuan boleh bertahan? Dan berapa lama nikmat yang kita dapat daripada sumber yang haram? Berapa? Jadi kalau kita kekang benda tersebut, kita tahan benda tersebut, Allah bayar nanti di sana. Dia bagi balik. Dulu kamu kekang nafsu kamu kerana aku, lah ni ambil balik. Ni semua halal bagi kamu. Tu yang kita akan dapat. Wa fi zalik suqi yalqa ahlul jannati ba'dahum ba'dha. Qala fa yuqbalu rajulu dzul manzilatil murtafi'ah fayulqa man huwa dunahu wa ma fihim dani'un fayaru'uhu ma yara alaihi minal libas. Dan dalam itu pasal berjumpa-jumpa ahli syurga, setengah mereka itu akan setengahnya. Sabdanya, maka berhadaplah seorang laki-laki yang mempunyai darjat yang tinggi, lalu berjumpa ia dengan orang yang ialah lebih kurang darjat daripadanya, dan tiada di dalam mereka itu orang yang hodoh dan buruk. Maka bila dilihat oleh orang yang rendah darjat itu akan orang yang tinggi darjat itu, lalu terkejut ia dengan sebab barang yang dilihatnya daripada pakaian kemuliaan dan kemegahan itu, dan berkata-kata hatinya perginya akan pakaian, perkenan akan pakaian. Fama yaqtadi akhir hadisih hatta yatakhayyalu ilaihi ma huwa ahsanu minhu. وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها ثم ننصرف إلى منازلنا. Kemudian maka tiadalah habis akhir cakap di dalam hatinya perkenan akan pakaiannya itu hingga datang terbayang-bayang kepadanya pakaian yang lebih elok daripadanya. Maka pakaian itu pun datang serta dipakainya. Dan demikian itu bahawasanya tiada sayugianya bagi seorang berduka cita di dalam syurga itu. Maka dikurnialah Tuhan apa nikmat yang menyukakan hati dan suka cita dengan sentiasanya. Tengok orang lebih ni tuan-tuan, ahli syurga yang tinggi martabat pakai lawa-lawa. Dia ni pakai cantik sungguh. Terlintas dalam hati nak benda macam yang dipakai tu, Allah bagi terus. Ambil. Kan kita kata kedudukan ahli syurga tak sama dan nikmatnya tak sama, tapi kalau teringin nak nikmat macam tu, Allah bagi. Tu bahasa dia. Tu bagi ahli ni panjang sikit tuan-tuan, minta maaf ambil waktu. Sebab saya nak habis, kalau stok haji ni sekerat dia tak syok. Baik. Summa nansarifu ila manazilina fayatalaqqana azwajuna fayaqulna marhaban wa ahlan laqad ji'ta wa in bika minal jamali afdala mimma faraqtuna alaihi. Kemudian berpaling kembali kita ke rumah, duduk dekat pasar tu, balik. Maka datang isteri berjumpa dan
menyebut kedatangan kita akan seraya berkatanya, ya, selamat datang, selamat tiba. Sungguhnya telah datang engkau padahalnya ada padamu kecantikan dan kebagusan lebih utama daripada barang yang telah berenggang kita atasnya. Fayaqulu inna jalasna yawma rabbana al-jabbar wa bihaqqina an nanqaliba bimithli man qalabna. Maka berkata seorang laki-laki yang kembali itu kepada isteri-isteri, sungguhnya kami pada hari duduk sama-sama Tuhan kita yang perkasa, maka sepatut dan selayaknya kami berbalik jadi cantik semacam mana yang telah berbalik cantik yang ada sekarang ini. Habis jumpa di pasar tu, balik rumah, balik istana kita lah. Balik-balik jumpa orang rumah kita ni, marhaban wa ahlan, sambut tuan-tuan. Tu isteri dalam syurga ada tak biar suami macam tu, dia sambut. Kata si isteri tu apa dia kata, laqad ji'ta wa in bika min jamal afdala mimma faraqtuna. Tadi abang keluar tadi muka biasa aja, balik-balik ni muka tu jadi elok, tak macam kita berpisah tadi. Fayaqul, maka kita kata pada, inna jalasna yawma rabbana jabbar, hari ni kami duduk dengan Allah. Wa bihaqqina an nanqalibu bimithli man qalabna. Sudah pasti bila mana kami balik jumpa Allah ni, muka kami ni akan terang, muka kami ni akan jadi cantik. Tu ahli syurga. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis gharib, tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada ini wajah ni dah tuan-tuan. Hadis yang panjang riwayat Imam At-Tirmizi berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan suq, berkenaan dengan pasar di dalam syurga. Dan apa yang menariknya tuan-tuan, dalam hadis ini menceritakan apa? Satu masa nanti mereka yang berada dalam syurga akan berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Itu yang pentingnya. Yang pentingnya apa tuan-tuan? Berlaku liqa, berlaku perjumpaan antara hamba dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nisbah pada dunia, pada hari apa? Pada hari Jumaat. Walaupun di sana tidak ada hari, tapi kata Nabi, nisbahnya seperti di dunia pada hari Jumaat. Dan insya-Allah tuan-tuan kita akan sambung masalah yang ke-32. Wallahu a'lam. Minta maaf tuan-tuan ambil waktu sikit sebab hadis ni panjang. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبلا توفيق وهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.